Pada 31 Disember 2019, World Health Organization memaklumkan mengenai kes pneumonia yang tidak dikenali di bandar Wuhan, China dengan populasi seramai 11 juta. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, China, kemudiannya tersebar ke seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, ejen penyebab radang paru-paru misterius ini dikenal pasti sebagai coronavirus novel. Penyakit yang dijangkiti secara rasmi dinamakan sebagai penyakit coronavirus 2019 ataupun COVID-19. Dan virus penyebabnya telah dinamakan sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari sesama yang biasa hingga penyakit yang lebih teruk. Kes pertama COVID-19 di Malaysia telah dikesan pada 25 Januari kepada 3 warga negara yang sebelum ini mempunyai hubungan rapat dengan orang yang dijangkiti di Singapura. Penyebaran wabak COVID-19 telah mengubah corak kehidupan manusia dan memberi implikasi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pandemik ini telah memberi kesan kepada ekosistem perniagaan di Malaysia. Misalnya industri pertanian, pembinaan, perkhidmatan serta pelancongan, sekaligus menyebabkan ramai rakyat Malaysia telah hilang pekerjaan. Malaysia telah mencatatkan peningkatan sebanyak 17.1% dalam jumlah pengangguran sepanjang bulan Mac 2020, iaitu sebanyak 610,500 orang rakyat Malaysia berbanding 521,300 rakyat Malaysia pada bulan Mac 2019. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan juga sedikit sebanyak telah mengganggu operasi perniagaan dan sekaligus mengakibatkan ekonomi Malaysia berdepan dengan cabaran. Selain daripada itu, sektor pelancongan juga terjejas akibat daripada larangan kemasukan pelancong asing dan pelancongan domestik disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada bulan Mac 2020. Di samping itu juga, COVID-19 dipilih sebagai tajuk kajian kerana pandemik ini merupakan masalah besar yang terpaksa dialami oleh rakyat Malaysia pada tahun ini. Tajuk ini juga dipilih untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang ancaman COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia berdasarkan fakta dan bukti yang telah dimasukkan dalam kajian ini berdasarkan sumber yang sahih dan juga boleh dipercayai. Diharapkan agar tugasan ini dapat memberi kesedaran terhadap rakyat Malaysia tentang kepentingan menguruskan kedudukan ekonomi dan juga keuangan diri untuk lebih bersedia dengan ancaman yang lebih berbahaya. Segi metodologi pula, disebabkan COVID-19 di Malaysia bertambah teruk. Kumpulan kami telah mengumpulkan data dan maklumat dengan menggunakan data sekunder luaran, iaitu merujuk kepada laporan kajian dan jurnal yang diterbitkan oleh ahli-ahli saintifik, WHO, Kementerian Kesihatan Malaysia dan ahli-ahli ekonomi yang terdapat di internet seperti Google Scholar. Setakat ini, faktor-faktor yang menyebabkan COVID-19 berlaku masa tidak dapat dikenal pasti. Gugusan COVID-19 pertama adalah termasuk bekerja dan pengunjung pasar makanan laut Hunan di Wuhan. Manakala COVID-19 pertama tidak pernah mengunjung ke pasar tersebut. Oleh itu, hal ini telah meningkatkan cabaran kajian terhadap COVID-19. Selama setahun ini, ahli-ahli saintifik hanya dapat mengenal pasti bahawa rhinovirus, iaitu sejenis kelawar, mungkin ialah perumah bagi virus COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan satu kajian yang menunjukkan bahawa persamaan antara virus COVID-19 dan strain virus rhinovirus adalah setinggi 96.2%. Selain itu, faktor-faktor yang telah mencetuskan pandemik COVID-19 di Malaysia pula dipercayai adalah disebabkan sikap rakyat Malaysia yang enggan bekerjasama. Pada 1 hari bulan 25, terdapat 3 warga negara China dijangkiti COVID-19 telah dikesan ini. Kemudian, rakyat Malaysia pertama yang dijangkiti telah dikesan pada 2 hari bulan 4. Selepas satu acara keagamaan, kes COVID-19 di Malaysia terus melonjak. Di sini dapat menyatakan bahawa sekiranya rakyat Malaysia menitik beratkan isu ini, selepas kes COVID-19 pertama dikesan di Malaysia, walaupun bukan berlaku pada rakyat Malaysia, pandemik COVID-19 di Malaysia mungkin dapat dikawal dan tidak akan berlaku situasi seperti kini di Malaysia. Pada 18 Mac 2020, pihak kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai inisiatif untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Malaysia. Sektor pekerjaan di Malaysia merupakan sektor yang mendapat impak yang paling ketara kesan daripada PKP. Banyak syarikat yang terpaksa memberhentikan pekerja kerana mereka tidak mampu untuk menampung kos perbelanjaan termasuklah membayar gaji pekerja. Kebanyakan syarikat, operasi perniagaan, organisasi swasta dan kerajaan terpaksa ditutup serta-merta. Pengangguran melonjak sebanyak 48.8% iaitu hampir 778,000 orang berbanding tahun 2019. Statistik pengangguran yang tinggi ini adalah bukti impak negatif PKP ke atas pasaran buruh.
Pembentukan negara bangsa Malaysia dapat dilihat sebagai satu proses asimilasi dan integrasi dalam kalangan masyarakat. Proses ini akan dicapai dengan kestabilan ekonomi yang kemudiannya akan merancangkan program-program pembangunan bandar dan buah bandar serta masyarakat, menstabilkan perpecahan yang berlaku dalam negara, peningkatan kualiti hidup masyarakat dan seterusnya bangsa. Namun, pandemik COVID-19 mengakibatkan kerutuhan ekonomi negara dari pelbagai sektor, terutamanya sektor pekerjaan dan peningkatan terhadap pengangguran. Seterusnya, kesan COVID-19 yang kedua ialah aktiviti pengeluaran dalam sektor perindustrian semakin perlahan. Sebagai contoh, untuk menghalang penyebaran COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan telah menyebabkan indeks pengeluaran perindustrian Malaysia IPP menguncuk sebanyak 32% pada bulan April 2020. Selain itu, COVID-19 telah menyebabkan kerugian besar terhadap sektor perkhidmatan seperti pelancongan, hotel dan juga pengangkutan. Yang seterusnya adalah langkah-langkah bagi menstabilkan kehidupan rakyat dan membangunkan semula ekonomi negara yang runtuh akibat pandemik COVID-19. Pada 27 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion. Bantuan prihatin nasional telah dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang memperoleh peruntukan sebanyak 10 bilion. BPN merupakan bantuan secara sekaligus untuk golongan B40 dan M40. BPN adalah satu usaha untuk membantu masyarakat yang diberhentikan kerja serta kehilangan punca pendapatan ekoran daripada wabak COVID-19 serta mengurangkan beban rakyat dalam menampung kos keperluan dan sara hidup keluarga. Yang kedua adalah program penjana kerjaya melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja Perkeso yang dilaksanakan bermula 15 Jun 2020. Antara insentif penjana ialah program insentif pengambilan pekerja yang berjumlah 1.5 bilion. Insentif kewangan diberikan kepada majikan atau syarikat untuk membuka semula pekerjaan kepada rakyat terutamanya golongan penganggur. Insentif ini terbahagi kepada dua, iaitu insentif 800 sebulan kepada majikan yang menggaji pekerja di bawah umur 40 tahun dan insentif 1,000 sebulan kepada majikan yang menggaji pekerja berumur 40 tahun ke atas dan orang kelainan upaya. Perkeso melaporkan sebanyak 102,000 individu telah berjaya mendapatkan pekerjaan semula menerusi program ini. Langkah kerajaan melaksanakan program penjana telah merangsang pembukaan semula pekerjaan dalam kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehdapatan pekerjaan dalam kalangan pekerja tempatan. Sekaligus menangani. Langkah seterusnya adalah kerajaan telah membuka semula beberapa sektor-sektor terpilih secara berperingkat dan meletakkan syarat di mana majikan perlu memastikan pekerja mereka mematuhi kerangka prosedur operasi standard iaitu SOP. Majikan juga perlu mewajibkan penggunaan pelitup muka dan juga pelindung muka di tempat awam dan juga tempat yang sesak. Kemudian bagi pekerja yang mempunyai tanda-tanda COVID-19, haruslah memberitahu pihak atasan, junior atau pengurus untuk tindakan selanjutnya dengan segera. Majikan juga haruslah mengurangkan hari bekerja atau mengurangkan jumlah. Konklusinya tidak dapat dinafikan bahawa pandemik COVID-19 telah menyebabkan kehilangan nyawa manusia secara dramatik di seluruh dunia dan memberikan cabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kesihatan awam, sistem makanan dan dunia pekerjaan. Situasi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita semua sama tanpa mengira agama, budaya, status. Akhir sekali, saya harap ahli-ahli sains di seluruh dunia ini dapat mencipta vaksin bagi merawat penyakit COVID-19 untuk menghilangkan kehilangan nyawa yang banyak.